jangan buat pulut kuning. Pulut kuning Ustaz. Pulut kuning. Alamak, Jangan cantik. bagi kepala naik pening. Tak ada cukup bulu pening. Pakai bulu warna putih. Ini malam bola pula. Cantik. Betul. Cantik. Lihat. Lagi nama. Lagi. Alhamdulillah. Cantik. Ini tak nampak. Cantik. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah Rabbul Alamin, kita boleh sambung majlis ta'lim kita. Kita berkuliah malam ni dalam dimensi yang baru. Wow. Terima kasih kepada jemaah DIS, AJK DIS, mudir dan jemaah semua yang hari demi hari memperelokkan Dewan DIS ini. Ini bukan apa, dia bagi semangat nama DIS lagi. Saya menumpang perkataan yang disebut oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali pernah menyebut, iaitu dia menyebut tentang tanda-tanda suatu tempat itu ataupun tanda-tanda pada suatu individu itu, kita boleh katakan pada diri dia ada tanda mendapat rahmat daripada Tuhan. Apa tanda dia? Nanti dalam Al-Quran begitu banyak tanda Allah sebut, tapi saya nak sebut apa yang Imam Ghazali sebut. Maka saya nakal, saya menumpang perkataan dia. Kalau kita nak setuju pun boleh setuju, kalau kita tak bersetuju pun boleh tak bersetuju. Ini hanya perkataan sahaja. Imam Al-Ghazali menyatakan berdasarkan ayat daripada surah apa itu, yang berbunyi Muhammadun Rasulullah wallazina amanu ma'ahu ashiddahu 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min rabbihim fadlan min Allah. Tak silap saya surah Fussilat kot, atau Inna Fatahna, begitu. Inna Fatahna ayat akhir baca kan, fadlan min rabbihim ke fadlan min Allah. Allah sebut tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah. Allah kata Muhammad itu Rasulullah. Bersama Muhammad itu, orang-orang yang mengikut Muhammad itu, Allah memperjelaskan sifat mereka. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka begitu tegas dengan orang-orang kufar. Orang kafir ada dua jenis kan? Satu yang reti Islam, lagi satu yang tak tahu Islam langsung, dia kosong. Dan lagi satu
dia reti Islam tapi dia suka buat khianat dengan Islam, seperti yang ada hari ini. Tu saya duduk belik di belakang tadi, ada tak ada barangan Perancis. Saya dah tengok, kita boykot barangan dia sementara. Itu satu usaha yang mampu kita buat kan. Baik. Kemudian Allah Ta'ala katakan ruhama'u bainahum. Ini yang Imam Ghazali ambil, iaitu di kalangan mereka itu tanda kata mereka mendapat rahmat ilahi. Ruhama'u bainahum, mereka sangat berkasih sayang di antara mereka. Kalau di suatu tempat itu, dalam sebuah keluarga itu ada ini ruhama'u bainahum, rahmah, kasih sayang. Apa lambang kasih sayang? Tolak ansur, kerjasama, percakapan yang lemah lembut, percakapan yang mulia-mulia, tidak menghina, tidak merosakkan akhlak. Yang mana rosak mereka bina balik. Itu ciri-ciri ruhama'u bainahum, ciri-ciri yang sangat dahsyat. Sahabat, antara sahabat pun kadang-kadang ada sedikit pertelingkahan. Betul Abang Syarif, Pak Cik Din? Oh, Pak Cik Din pakai biru hari ni ya, baju kahwin. Saya baju kahwin tak boleh pakai dah Pak Cik. Saya tak tahu baju tu kecil ke, sama ada saya besar atau masalah. Ya. Apa ciri-ciri rahmat? Mudah tolak ansur, mudah menerima kekurangan, tidak melihat kepada kesempurnaan. Hari demi hari, seperti bahasa Jawa kata day by day, hari demi hari. Mana Agus? Hari demi hari memperbaiki, islah. Kenapa? Kerana orang yang mendapat rahmat ini selalu ingat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Dia ingat dia ada hubungan persaudaraan. Mereka kena selalu memperbaiki takwa mereka, dan mereka akan islah di kalangan mereka. Melayu panggil apa Pak Cik? Islah. Dulu ada jemaah islah kan, lama tak dengar. Kita islah, kita mempereratkan ukhuwah kita, kebaikan kita repair sama-sama kita, perpaduan kita. Allah kata buat lagu tu. Ingat orang beriman itu bersaudara. Apa dia? Islah bermakna reform. Ya, reform. Kita reform, kita perbaiki. Ingat kata kita selalu bersaudara. Lepas tu ingat kata Allah suruh kita fa aslihu baina akhawaikum. Dan dia guna perkataan fa aslihu. Lepas fa aslihu dia guna fa aslihu baina akhawaikum. Dia tak guna perkataan fa aslihu bainal muslimin. Dia kata fa aslihu baina akhawaikum, sebab awal dia sebut innamal mu'minuna ikhwah. Maka perenggan kedua dia ulang lagi sekali akhawaikum. Kerana orang beriman yang bersaudara, fa aslihu dia merujuk kepada mesti ada something yang nak jadi tak elok tu. Maka cepat-cepat islah di kalangan saudara kamu. Jadi macam mana kita nak islah balik? Maka dia syarat di atas. Kalau kita anggap dia saudara kita, kita boleh islah. Kalau kita buang dia daripada buku saudara kita, tak boleh buat islah. Maka Allah kata bertakwa balik pada Allah. Lepas tu di ujung Tuhan kata apa? Kesemua ini Tuhan bagi kepada kita sebagai suatu perjalanan menuju Tuhan untuk apa? La'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Maka Imam Ghazali kata ciri-ciri kaum ataupun individu, rumah tangga ataupun satu jamaah besar mendapat rahmat, itu ciri dia. Jadi bila kita tengok ada simbol macam ni, kita jadi benci ke jadi seronok? Allah, tak duk buat pula. Kita nak ayah Hindu yang aku tengok. Ada tak kita rasa lagu tu? Tak ada. Kita tengok-tengok, kita kata Masya Allah, siapalah punya otak ni, siapalah punya idea ni, siapalah yang menjadi presiden di sini. Amboi, bagus lah. Jadi kerjasama, qaulan kariman, qaulan layinan, perkataan yang mulia, perkataan yang lemah lembut, itu ciri persaudaraan. Kalau kita habis perkataan baik,
bermakna dalam diri kita telah habis stok kalimatut thayyibah, kalimah baik-baik, tak ada. Maka balik baca surah Ibrahim, Allah buat contoh dalam surah Ibrahim dua kalimah, kalimah khabithah, kalimah thayyibah. Kalimah yang baik, kalimah yang buruk. Macam mana kalimah yang buruk itu, akar ada di mana, batang pokok ada di mana, dahan di mana, dia menjulang naik ke mana. Dan kalimah yang khabisah tu macam mana pula Tuhan cerita. Jadi terima kasihlah kepada pihak pentadbiran yang menjayakan. Kita memang mengaji ni pun rasa seronok. Alhamdulillah. Betul ya sahabat Rai? Alhamdulillah. Mai pada Johor pun rasa walaupun ada kluster Alma rasa lega. Kat Jelutong mai dah Man. Kluster Jelutong, saya duduk Sungai Pinang. Hari tu kluster Alma balik ke Pongso Seribu, dekat dengan Tasik Lukok. Sana pun dia hambat saya, sini pun dia hambat. Maka al-amru ilallah, urusan kita akhirnya balik pada Allah. Baik, kita menyambung bacaan kita ini. Saya tersilap bawa buku, bukan tersilap, Riyadhus Salihin juga, tapi saya bawa cetakan yang lain. Maka kita punya muka surat jadi lari. 286. Tak boleh, saya punya 649. Tajuk yang sama. Jadi tajuk di sana apa dia Abang Syarif? Baik. Tajuk yang kita nak baca ini, penulis menterjemahkan dengan perkataan makruhnya bersuci. Bersuci. Makruhnya bersuci. Masa bersuci itu memegang kemaluan dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Tapi dalam tajuk asal dia kata makruh kita bersuci dengan tangan kanan. Makruh kita bersuci. Makruh kita bersuci, dia merujuk kepada membasuh najis depan dan belakang, beristinja dengan tangan kanan, dan larangan bernafas ketika di dalam bekah. Itu tajuk. Ada situ ada? Tak ada. Di sini dia buat tajuk penuh. Baik. Hadis dia sama, tapi mungkin kita punya terjemahan akan lari sikit. Saya tersilap tengok. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Iza bala ahadukum fala ya'khuzanna zakarahu biyaminihi wa la yastanji biyaminihi wa la yatanaffas fil ina'i." Muttafaqun alaih. Saya baca terjemahan saya terjemahan saya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seseorang di antara kalian kencing, bala di sini dia terjemah dengan kencing, sana buang air, sama kan? Benarnya bala, baul bermakna kencing. Ayat seni Agus, seni kan? Yes. Maka janganlah memegang kemaluannya dan bersuci dengan tangan kanannya, dan jangan pula bernafas di dalam gelasnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dengan kedudukan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih bermakna ittifaq. Muttafaq bermakna kesepakatan. Telah berlaku kesepakatan alaihi, ke atas hadis itu sahih. Jadi bila kita kata muttafaqun alaih, bermakna kita tak perlu ragu dah sanad dan matan dia. Memang hadis itu Bukhari dan Muslim, mereka tak khilaf langsung dalam bab tu, sama ada lafaz dia ataupun sanad dia, sememangnya telah muttafaqun alaih, telah diittifaq, telah disepakati. Alaihi bermakna ke atasnya, ke atas hadis itu, matan dia, sanad dia, kesemuanya adalah sahih. Baik. Dalam hadis ni ada dua bahagian, tetapi mengandungi tiga perbincangan.
Yang saya kata dua bahagian itu, bahagian yang pertama, Nabi kata iza bala ahadukum, bila satu orang tu pergi qada hajat dia kencing dan seumpamanya, fala ya'khuzanna, Nabi kata janganlah dia ambil ketika kencing itu zakarahu, zakarnya, biyaminihi, dengan tangan kanan dia. Jangan dia pegang zakar dia dengan tangan kanan. Hadis kadang-kadang dia guna perkataan faraj, kadang-kadang dia guna perkataan zakar. Kedua-dua itu dia merujuk kepada kemaluan. Bukan mesti bila kata zakar merujuk kepada laki-laki, faraj kepada perempuan. Tak. Kepada laki-laki pun kita boleh kata farasnya. Kerana dia merujuk kepada bid'un, ada Allah Ta'ala buat ke kita ni, Tuhan nak suruh kita ni, sama ada mendongak ke atas tak boleh sombong, tengok ke bawah pun tak boleh sombong, ke kanan ke kiri, depan dan belakang pun tak boleh sombong. Pada diri kita, Allah kata wa fi anfusikum, kamu tengok pada diri kamu, afala tubsirun, kenapa kamu tak mau tengok? Kamu tak akan nampak satu benda pun pada diri kamu, bila kamu tengok benda tu kamu boleh sombong. Tak ada. Kalau asal kejadian kita Abang Syarif, kita datang daripada dua lubang najis, daripada pak kita dan mak kita. Kalau tengok ke situ, apa yang kita boleh banggakan? Dan pada diri kita ni, ada bahagian orang nampak tak apa, kita pun tak peduli. Tapi ada bid'un, juzuk di badan kita ni, tersangatlah dia mengaibkan kita, dan kita sangat jaga. Kenapa Tuhan buat benda ni? Untuk bagi tahu had hidup manusia, emosi dan ilusi dia, jangan sampai dia sombong dengan Tuhan dia. Tuhan boleh aibkan kita bila-bila masa. Andai kata kita tak buat benda-benda cemar, dan orang pun tak ada isu nak bercakap pasal kita, tubuh badan kita tu, Tuhan boleh malukan kita. Kita duduk dalam rumah, tiba-tiba orang datang rumah kita, kita akan lari. Kalau kita rasa kelengkapan tubuh badan kita ni tak cukup. Kenapa kita nak lari? Kenapa mesti lari? Kerana benda ini satu bid'un, satu perkakas di badan kita. Kalau orang tengok, kita tak akan mampu nak meneruskan kehidupan. Demikianlah Tuhan menguruskan hidup manusia. Betapa Tuhan tak suka dengan sifat sombong. Tuhan design kita macam tu. Satu, maka Nabi kata ketika kita buang air, janganlah kita pegang zakar kita dengan tangan kanan. Dan Nabi kata, bila kita beristinja, bila kata bala, dia merujuk najis keluar di depan. Bila kata istinja, dia merujuk najis keluar belah belakang. Pun Nabi kata jangan guna tangan, kerana istinja ni biasa orang pakai batu, benda-benda yang tidak dihormati. Zaman ni ada tisu, ada seumpama dengan roti kapal tak boleh istinja, kerana dia benda dimuliakan. Apa-apa benda yang dihormati haram kita guna untuk istinja, tak boleh. Retah ada dua jenis retah. Ada retah tak dihormati, ada retah dihormati. Macam retah kosong lagu ni yang kita guna untuk menulis. Ketika atas tu ada tulisan yang dihormati, tak boleh beristinja dengan dia. Ketika atas retah itu ada tulisan yang tidak dihormati, retah itu boleh beristinja dengan dia. Retah apa tak boleh istinja? Retah yang kita buat nota-nota. Kita masuk tanda apa pun tak ada, ayam pun tak ada, tisu pun tak ada. Tengok dalam poket ada nota kuliah. Ini pun tak mengapa, kata dia. Tak boleh. Sebab di atas itu ada tulisan yang dihormati. Maka daun, kita nak beristinja dengan daun-daun, kita kena pastikan daun-daun itu tidak dihormati dan tidak ada manfaat. Daun bidara kita boleh makan, jangan istinja. Nak istinja pun tak boleh, dia kecil. Tak lepas masuk dalam bungkuk mampu ya. Tak boleh, dia kecil sangat. Tapi kalau daun bidara Arab, dia besar ni, besar dapat tangan. Daun bidara Melayu dia kecil. Maka itu tidak patutlah. Daun-daun kering tak sesuai istinja. Tisu sesuai di istinja. Walaupun tisu ada masa dihormati, kita buatlah peluh, tapi di atas sifat tisu tu orang dah letak dalam tandas. Maka dengan dia kita boleh istinja. Dengan tulang-tulang yang binatang makan, jangan beristinja dengan dia, sebab dia dihormati. Maka Nabi kata jangan. Baik, ulama kita berbincang. Kata mereka,
Masa bila tak boleh pegang zakar dengan tangan kanan ni? Masa dalam kondisi istinja dan bala. Maksudnya najis tu duduk meleleh. Masa di badan kita ni ada najis, jangan ambil kanan untuk menatang najis. Jangan. Ayat kencing. Yalah, kalau kondisi tu tak terkawal, wallahu ta'ala alam, Allah yang maha mengetahui kan, tak tahan. Tapi kondisi kita dapat kawal, jangan biar hak kanan ni najis. Jangan. Guna ayat juruh kiri memegang zakar. Cuma ulama bincang, kalau dalam suasana yang tak ada najis, boleh tak pegang dengan tangan kanan? Kenapa Abang cemas? Pelik. Abang kata pelik berbenar. Ini perbincangan. Malu Pak Haji. Ini perbincangan para ulama. Pak Cik Anwar tunjuk. Bukan pasal baca kitab, pasal pukulan tokoh. Kalau tak ada najis, kan? Dulu masa kita baca kitab lama-lama, dia kata boleh pegang dengan tangan kanan, tetapi tak boleh dengan tapak tangan, dengan belakang. Ampu boleh, macam kita gatai tak boleh tahan, kita selut tangan masuk dalam poket, orang nampak dalam poket, dalam duk garu perang. Dengan kanan boleh tak? Dan kanan terkena. Dalam kitab lama dia kata tak boleh dengan telapak, dia kata dengan belakang. Pasal itu orang dulu dia basuh najis anak dia, kalau dia ada wuduk dia basuh dengan belakang tangan ataupun dengan kaki. Dia basuh pungkuk cucu dia dengan kaki, dia tak mau batal wuduk. Sebenarnya kalau kita ambil wuduk, kita pegang najis, batal tak wuduk kita? Tak batal pun. Termasuk kutu babi, tak batal. Cuma pekah kau tu pelik sikit, kena kutu babi batal wuduk. Lain. Baik. Kemudian para ulama kata lagi, dalam hadis ni guna perkataan iza bala ahadukum, bila satu orang tu pergi buang air, janganlah dia pegang zakar dia dengan tangan kanan. Jangan. Baik. Perkataan jangan pegang zakar dengan tangan kanan masa kencing dan masa qada hajat ni, adakah Nabi kata fala, jangan sekali-kali? Adakah jangan sekali-kali itu merujuk kepada makna haram atau makna apa? Kebanyakan para ulama kata dia merujuk kepada makruh, tetapi boleh tanzih, dia boleh naik jadi haram sekiranya kita merasakan kanan ni tak ada kemuliaan. Sebab kanan ni ada mulia. Kita orang bagi barang, jangan sambut dengan kiri, khilaf dengan sunnah. Kita kena ambil dengan kanan. Kalau badan tangan kita penuh, tak sah barang tu. Habaq pada kawan, saat ni saya tak ambil dengan kanan. Kan kita suka kalut kan, pegang semua, lepas kot ni. Ya betul habaq, maaf no kiri, tidak ada maaf bagimu. Pergi letak benda tu saat, ambil dengan kanan. Memberi dengan kanan, mengambil juga dengan kanan. Kenapa? Pada kanan ada kemuliaan. Masuk tandas dengan kanan, kiri kan? Kalau masuk tandas dengan kanan, ulama bincang haram ke tak? Tak ada ulama kata haram. Kita masuk tandas dengan kanan, patut dengan kiri. Kita keluar dengan kanan, tiba-tiba kita keluar dengan kiri saja kan? Sebenarnya maulud Nabi kita buat begitu. Tak ada ulama kata haram, tetapi kesemua para ulama kata nak tahu sebab apa dia buat. Kalau dia buat itu, dia merasakan antara kanan dengan kiri tak ada, sama je, mana ada kemuliaan. Tidak. Ini boleh membawa kepada haram, kerana Nabi kata yang makan dengan kiri, yang minum dengan kiri, ini semua siapa? Syaitan. Pada apa yang syaitan buat, tidak ada kemuliaan. Pada apa yang Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi, dia yang ibda, dia yang ibtida, dia yang ibda benda tu, dia yang mula benda tu, di situ ada kemuliaan. Maka Nabi suka khilaf. Nabi tak bagi kita sama dengan setan, tak bagi sama dengan Yahudi, Nasara, orang-orang kufar ni. Apa yang mereka buat dengan kiri, Nabi kata kita jangan
Libat. Termasuk mereka makan, mereka minum, mereka pakai baju, mereka masuk rumah, mereka masuk tandas, keluar tandas, kanan dengan kiri tidak ada perbezaan. Muslim tidak boleh. Sehingga kan pada bab ini. Tapi kalau tak ada najis, boleh tak kita pegang kemaluan kita dengan kanan? Para ulama kata boleh pegang, tetapi dia khilaf dengan muru'ah. Dia khilaf dengan muru'ah. Semua dengan kiri. Lain bab lah kalau tangan belah kanan dia semen ke, terkeliat ke, tak boleh berfungsi, tu tak payah tanya lah soalan tu. Dia kena lumpuh, kanan tak boleh pakai, kita tanya soalan. Dia makan dengan kiri macam mana? Kita kata tak boleh makan dengan kiri, habis dia minta darah ke mana? Itu lain bab. Sakit tak boleh pakai, lain bab. Tapi ni kita kata dalam keadaan normal, fitrah, kita dengan akal yang sihat, dengan waras, tiba-tiba kita dahulukan kanan untuk benda-benda yang tak ada maruah ni, najis, sambut najis dengan kanan, maka Nabi kata tak boleh. Tidak boleh. Boleh apa man? Boleh. Kemudian dalam hadis ni Nabi sebut lagi, dan lagi satu para ulama kata, ada ulama kata larangan ini tak boleh pakai kanan ni masa dua benda. Nabi sebut dua benda ni saja. Satu pandangan lagi ulama kata tak boleh guna tangan kanan sentuh zakar ataupun faras untuk dua kes ni saja. Kes lain boleh. Masa bila basuh kencing, basuh air besar, itu je tak boleh kanan. Kita pegang batu istinja, batu tu kita pegang dengan kanan, tak boleh. Batu kena pegang dengan kiri. Ayak mulia, ayak pegang dengan kanan, sebab atas batu tu akan ada najis. Ataupun kita kencing, kita nak lap kencing, ambil tisu dengan kanan boleh, nak lap dengan kanan tak boleh, lap kena dengan kiri sebab najis tumpah. Pandangan ni kata apa? Untuk dua ni saya tak boleh guna tangan kanan. Adapun lain yang tak ada najis dan dia bukan simbol kehinaan. Seperti apa? Gatai. Gatai ni hina. Gatai satu bab. Garu. Bolehkah gatai tak garu? Bila kita gatai, kita pergi garu. Perbuatan garu tu hina ke tak hina? Tak. Ulama kata garu ni dia in between. Boleh jadi hina, boleh jadi tak hina. Dia bergantung pada cara garu. Cara dia garu. Tak, bukan. Nak Pak Haji terang ke? Dia garu tak ada. Garu perbuatannya mulia, tetapi cara kita garu, bila kita pakai kanan, bila kita garu-garu sampai tangan kita bau busuk, lepas tu kita bau, itu perbuatan yang tak baik. Tak baik guna kanan, guna kiri. Kenapa? Kerana lepas daripada garu, busuk tu ada sebelah kanan. Itu tidak mahu. Sebab sebelah kanan ni dia nak pegang sesuatu, kan? Ada hadis Nabi kata, bila kita bangkit tidur, bila kita istaiqaza minan naum, kita jaga daripada tidur, janganlah satu orang masuk ke tangan dia dalam bekasnya ada air, melainkan dia basuh dulu kan. Lepas tu di ujung hadis tu Nabi kata kerana la tadri aina batat yadahu, dia tak tahu masa dia tidur tangan dia pergi mana. Tangan melewat kata. Betul? Hadis ni ulama-ulama lain faham macam lain. Imam Syafi'i faham macam lain. Imam Syafi'i kata hadis ni bukan untuk semua kes. Dia untuk kes merujuk kepada Arab Badui. Mereka ni beristinja. Mereka basuh kencing dan air besar dengan istinja, dengan pakai batu. Bukan mereka pakai air. Maka mereka tu dikatakan pada mereka, bila mereka istinja, mereka tidur, maka jangan besok bangkit-bangkit masuk tangan dalam pasal satu masalah istinja dah masalah dah. Yang kedua dia tidur lagi, dia habis tangan tu. Tapi bagi orang yang pakai air, Imam Syafi'i kata tak apa, dia masukkan terus, tak apa, pasal memang confirm dia pakai air, dia taharah dengan air bersih.
Namun sebahagian ulama kata macam mana dia istinja, dia pakai air ke, dia pakai batu ke, tapi di ujung tu Nabi kata dia masa tidur dia tak tahu tangan dia pergi tangan mana. Yang tu masalah dia tak tahu. Kalau kita tanya sikit lagi Abang Syarif, tangan pergi mana? Tangan duduk situ lah Pak Cik Din. Tapi ada benda tangan boleh buat yang akal tak boleh rakam. Garu mungkin. Ada orang tidur, dia kalau tak pakai baju dia tak boleh tidur. Dia kena pakai baju, so tangan dia akan garu atas. Tapi ada orang dia kalau pakai baju pula tak boleh tidur. Dia kena buang baju. Kalau dia gatai bawah ketiak, dia tak sedar. Dia tak sedar. Maka kemungkinan itu boleh mencemarkan ayat. Namun Nabi kata tak eloklah pagi-pagi tangan terus masuk dalam ayat, basuhlah dulu. Maka sebahagian para ulama kata inilah maksud larangan ni. Maksud larangan ni bila kita guna tangan kanan untuk benda yang melibatkan najis, sama ada najis dalam bentuk kencing ataupun najis dalam bentuk air besar, itu tak sesuai untuk kanan. Tapi lain daripada itu, apa perbuatan kita? Kita kena pegang zakar kita tapi tak menjatuhkan maruah kita, maka tak masuk dalam larangan ini. Maka garu, kenapa Agus senyum? Gatai garu. Saya cakap orang tua lah, orang tua. Orang tua lagu ni lah pakcik kan. Kadang-kadang kendong, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita pakai dalam lama gatai nak mampu ya Mak. Mak biasa kena. Dia apa pasal dia kan? Pelan-pelan tua ni tak terasa pakai long dalam. Dia Mak. Abang mesti muda lagi. Nanti mai pakai umur kami dia raza lah. Dia kira duduk nak pakai kain luas-luas Pak Mi biasa kena Pak Mi. Dia pakai lah dalam lama dia jadi dia gatal habis, dia nak garu. Dan garu tu pula dia boleh jadi satu tumpuan, dia tak buat kerja abang. Baik, macam ni pakai kanan. Pasal orang tu dah biasa kanan, dia garu dengan kiri dia rasa macam dia tak buat. Dia pakai kanan, dia garu-garu, taklah sampai lurus telong. Dia garu, tapi dia puas dengan kanan. But yang ni hina ke tak hina macam ni? Ulama kata kalau dia duduk seorang-seorang tak hina. Tapi kalau ada lain, macam anak dia sebagai contoh, perbuatan itu mula dipandang tak elok, maka jangan kanan. Kanan akan dicerca. Kenapa? Kerana Allah memberi kemuliaan pada sebelah kanan. Macam mana? Doktor kalau potong kiri, elemen lari. Jadi kes doktor bersunat orang, dia tarik isi lebih tu dengan kiri, dia potong dengan kanan. Kadang-kadang dia tarik, kan? Kita tengok Tok Mudi untuk buat. Perbuatan sunat tu mulia ke hina? Itu perbuatan mulia sunnah. Maka silakanlah. Ataupun doktor merawat pesakit-pesakit yang ada masalah melibatkan bid'un itu, kawasan itu, kita kata merawat itu hina ke mulia? Kerja mulia kan? Maka tidaklah masuk dalam kategori hadis ni. Secara literal hadis, dua tempat ini melibatkan najis, jangan melibatkan kanan. Kita korek hidung. Perbuatan tu mulia ke? Tengok satu kawan korek hidung, saya ambil gambar. Tu bagi dia tengok balik. Jolok sampai hilang jadi kelingking. Apa masalah? Lepas tu tak apalah, tak puas. Dua-dua dia bagi kanan pula. Perbuatan itu perbuatan apa? Tak elok maka jangan pakai kanan. Jangan pakai kanan. Pakai kiri. Maka tengok kita ambil wuduk, kita masukkan air dalam hidung. Kan? Nama dia apa? Istinsyaq. Kan? Lepas tu kita seh panggil apa? Istinsar. Air masuk dalam hidung, kita seh balik. Masa kita seh balik tu, apa nanti keluar pada hidung kita? Ingat kan? Baik, dalam sunnah masa kita seh, Nabi suruh guna tangan apa? Kiri. Kenapa? Adakah
Apa panggil tadi? Hingus itu najis? Tak najis kan? Agus, ingus najis? Tak najis kan? Tapi kenapa pakai kiri? Kerana dia termasuk dalam nadir. Nadir ni benda yang dianggap cemar. Maka Nabi kita jangan pakai kanan, pakai kiri. Kalau satu orang masuk kayak dalam hidung, lepas tu dia seh dengan kanan, kita berdosa ke dia? Tak berdosa. Tetapi perbuatan dia itu khilaf dengan sunnah. Kerana itu bukan benda yang dihormati. Benda-benda keluar daripada badan ni tidak dihormati. Maka pakailah sebelah kiri. Boleh sahabat Roy? Boleh. Baik. Bahagian yang kedua saya kata daripada hadis ni, Nabi kata janganlah satu orang itu yastanji biyamin, janganlah wala yatanafas fil ina'i. Nabi kata janganlah dia bernafas dalam bekas air yang dia minum. Janganlah dia bernafas. Perkataan yang ada dalam hadis ni ialah wala yatanafas fil ina. Maksud dia menafas ni tak boleh serentak dengan minum. Serentak dengan minum tu dia langgar air. Dah bagi tengah dia duduk minum tu, dia duduk nafas. Begitu dia minum. Nabi kata jangan minum macam tu. Jangan menafas. Dia minum, inak tu jauh dengan dia punya hidung, dia menafas tak apalah. Tapi ni bila dia menafas tu masuk dalam air dan dengan sekaligus dia duduk minum lagi. Orang tu kata dia langgar air. Nabi kata jangan minum macam tu. Melainkan minum, Nabi kata berhenti bernafas lain. Minum pula, bernafas pula. Minum pula, bernafas pula. Jangan sekali teruk habiskan air tu. Nanti pernafasan kita ada masalah. Kalau orang tua punya kajian lah, orang tua kata kalau buat lagu tu tanda nak kena asma. Rajin buat lagu tu, orang tua kata kena asma. Buat 40 hari, 40 malam berturut-turut tanpa henti dan diyakini perbuatan itu baik, maka confirm kena asma, kata orang tua. Doktor kata apa saya tak tahu lah. Doktor kata apa HO lah 2O lah dalam tu, doktor punya kata. Dan ni pun orang tak percaya WHO. Lepas tu Yahudi pula. Corona pun dah kena marah lagi. Konspirasi Yahudi. Masalah tu kita. Semua Yahudi, semua Dajjal. Dajjal dah duk main dalam ni. Ni dah Dajjal punya corona. Kita kena tipu dengan Dajjal. Mana cik tahu tu Dajjal? Cik Dajjal ke? Jangan melampau. Sikit-sikit sudahlah merepek. Baik. Maka ini kata sebahagian para ulama melibatkan masalah adab. Masalah adab. Bukan melibatkan masalah halal ataupun haram. Namun Muhammad diutuskan ikhwan untuk menyempurnakan adab dan akhlak. Baik, selesai bab tu. Ada soalan ke? Ya, Masyarif. Nafas ni adalah faktor untuk tiup minuman yang panas, tiup. Tengah ada leburan. Wallahu ta'ala alam. Kalau melihat kepada hadis ni bukan makna tiup. Tiup dia tak kata yatanafas ni keluar kok hidung atau kok mulut. Bernafas. Itu bukan bernafas. Yang tu bukan larangan hadis ni. Satu orang nak sejukkan makanan dia ditiup. Maka tak masuk dalam hadis ni. Hadis ni yang keluar daripada hidung. Pernafasan daripada hidung tu. Dia minum. Ni lagu ni duk minum. Sini duk bernafas. Sambung minum. Bila dia bernafas, nafas tu selungguk masuk dalam cawan dan bekas tu. Itu tidak boleh. Dia minum sikit, dia jauhkan daripada hidung dia bernafas. Itu betul. Itu cara yang betul. Kalau dia tiup benda panas, dia tiup, itu tak masuklah hadis ni. Ni bukan hadis ni. Maka setakat ni kita tak jumpa lah itu. Itu orang tua kata kalau satu orang tu, pasal tu orang tua dulu bila kita kahwin dengan anak mereka, zaman saya lah Abang, orang tua dulu dia akan uji kita. Abang pak kecil kan biasa kena ujian pak mentua. Allah maghfir lahu.
Makcik Syah anak yatim, ya Allah. Dalam hadis palsu kata belai pala anak yatim pahala besar. Ha? Alhamdulillah besar pakciknya. Bagus anak yatim bagus. Betul. Kan Quran bila sebut pasal kahwin dua, kan? Quran menyebutkan anak yatim lah. Quran kata fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', kan? Kahwinlah 2, 3 atau kalau kamu rasa takut baru ayat tu turun apa? Wanita-wanita yang mak ayah mereka mati meninggalkan harta yang banyak. Tiba-tiba ramai orang nak ambil kesempatan. Ayat ni turun tegur orang-orang lelaki-lelaki yang beriman, awak duduk diam biar wanita tu dizalimi, pi kahwin dengan dia. Mak pakcik telah menepati ayat ni. Saya pun nak tegakkan sunnah tu lepas ni. Nak cerai anak yatim. Pak Haji lagi yatim pada anak yatim. Tamu nak kita tadi macam Tiup makanan. Minuman. Tiup makanan panas. Tiup makanan. Tiup ayam. tak, tadi ada soalan ke tadi? Ada. Dah habis dah kan? Macam mana boleh sambung masalah Ujian buat betul. ujian bab mentua. Allahu akbar. Betul. Lupa. Itu tanda orang tua. Tanda orang tua banyak benda tak ingat. Kita kahwin dengan orang kampung ni, pengalaman saya lah. Pak mentua ni, kita tidur malam pertama rumah dia, besok pagi kita bangkit, dia akan uji, dia nak tahu kita ni cerdik, sabar tak sabar. Dia uji dengan apa? Pertama, dia akan letak pada kita ayam yang cukup panas. Dia nak tengok kita tiup ke tak. Kalau kita minum teh tu, kita tiup, dia tahu menantu dia tak sabar, nanya anak aku. Dia tahu. Daripada situ dia nota perwatakan. Pasal tu orang dulu, bila dia letak piring, dia letak pinggan atas, dia nak tengok menantu dia tiup ataupun tuang air dalam piring. Bila Abang Syarif, bila kita tuang air dalam piring, kita minum automatik dia sejuk. Dia limpahan kepada haba tu jatuh atas piring, dan piring tu luar, kita minum automatik dia sejuk. Tapi kalau kita duduk, kita mula panas. Dah air tu panas, kita mula panas. Kena mulut. Nak maki tak boleh, mak mentua apa? Pak mentua dia nota. Dia kata, menantu aku tak sabar. Satu. Yang kedua, dia nanti buat apa? Dia nanti buat sup kerang. Sup kerang. Ini semua saya cerita pengalaman saya dengan bini dulu. Jadi selalu tak buat saya begitu. Dia buat kerang, sup kerang. Dia nak tengok kita kopek kerang. Ni jangan bagi orang ni rahsia kita ni. Kapten, ada anak perempuan kan? Try lagu ni. Try, saya kata, Adi, you better be careful. Dia nak tengok menantu dia kopek kerang 2 tangan ke 1 tangan. Kalau menantu dia kopek kerang 2 tangan, dia kata gelojo. Mesti dalam harta benda masalah menantu ni. Katalah dia mati, anak perempuan dia akan dapat panggung. Maka menantu tak akan boleh sabar dengan harta. Kerang nak buka pun tak boleh sabar. Tiba-tiba tanah 2 ekar dia boleh sabar. Dia nota. Kita buka je kerang 2, dia reling. Dia kata, dia gelojo tu. Dia nak tengok. Ada lagi satu. Pak mentua nanti buat. Kan? Yang lagi satu ni lepas kuliah baru saya boleh abang. Macam boleh abang. Pasal live sangat. Tak boleh. Yang tu kena bergerak. Dia saya abang. Pakcik Rashid gelap macam tahu. Boleh Abang Man? Alhamdulillah. Kita kahwin orang kampung, kahwin-kahwin dia bagi kita buat pulut udang. Kita tak tahu apa. Kita duk bandar burger, hot dog, semua kita makan. Kahwin-kahwin
belong. Beranak mana? Liverpool. Kahwin-kahwin, dia bagi kat kita daun pisang yang belum dilayok. Dia nak tengok kita nak balut macam mana. Lepas tu dia bagi lidi, dia nak tengok kita cucuk tahu mana. Pakcik, orang tak pernah pegang daun pisang, pakcik. Letak daun pisang, dia ambil pulut, dia gulung, koyaklah daun pisang tu. Daun pisang ni kena layok supaya dia lembut. So dia ni dengan cakap pandai, saya balik universiti sana, saya universiti sana. Mak mentua nak test. Buat tengok. Lepas tu lidi tu nak cucuk tak mana? Lidi. Kena hak bengong ni, dia boleh cucuk tengah-tengah perut. Dia bukan tahu kata kena cucuk, dia nak kena lipat. Bukan kata daun pisang. Kalau sang baju cucuk pun orang tak tahu pun dah. Bini dia kata, abang selit set tan baju, dia pergi cucuk dalam isi. Ada orang cucuk. Nampak? Dia ada cara dah cucuk apa Nan? Cucuk dia kena naik balik. Dia tak boleh cucuk terus menjerit lah kawan tu. Perempuan bagi tudung kan nanti bubuh apa? Kita bagi pin lah kan? Lelaki tak pernah tahu macam mana pin tu diselak situ. Kata bini dia kata, abang selak asal? Dia tikam masuk ke otak. Hajat pergi masjid, dia pergi maidin. Sebab otak dia tak betul. Cara nak kono tu kena tahu. Tengok orang tua. Daripada situ, dia tahu jodoh anak dia panjang ke tak panjang. Pasal tu bila anak-anak orang tua lama-lama ni, bila ada yang masalah rumah tangga anak dia, dia cepat-cepat akan nasihat belah anak dia. Dia kata sabar. Lelaki hang memang begitu. Pasal apa? Pasal dia test dah. Dia dah tengok dia bagi kerang, dia bagi air panas, dia bagi ni semua ni. Semua dia bagi dah. Tengok fail. Pak mentua ada lagi. Ada lagi kan? Pasal benda ni Pak mentua kena buat. Kalau tak ada, cari Pak mentua. Ataupun kita try Pak mentua kita tengok. Panggil Pak mentua kan bagi kerang Pak mentua kita. Nak tengok Ustaz, ayah ni dah pencen kau beg kerang dulu. Pak mentua boleh berenang dalam mangkuk kerang. Ini cara orang tua-tua dulu dari segi mengenal orang. Tapi orang tua-tua semua tu dah tak ada. Mereka dah meninggal. Saya rasa saya orang terakhir lah jumpa mereka ke. Kan? Pak Mi teh tak menantu lah gitu. Menantu jantan ada teh lah gitu. Oh tak boleh teh ha? Pak Haji Rashid ada teh? Tak ada ha? Tak ada menantu jantan? Ada. Tak boleh teh. Awak ada teh Pak Cik kan? Menantulah cerdik. Kita tak ada teh. Pak Cik dia biasa buat? Saya ingat saya nak teh lah jemaah hadis ni. Saya ingat Isnin depan saya nak buat sup kerang. Saya nak tengok macam mana muslimat dengan muslimi buka kerang. Saya nak tengok Ustaz. Lepas tu saya nak tengok, nak usyar tengok siapa yang tak sabar lama ni. Dia tak makan sampai isyak. Kerang kalau tak terbuka tak masak. Takkan nak makan kerang tak masak. Kerang yang terbuka, orang tua-tua tengok kita korek macam mana. Memang dia nganga, kita korek macam mana. Saya buat kerang, saya nak tengok Pak Cik Rashid koyak kerang macam mana. Saya nak tengok. Orang tak biasa, dia akan pakai dua tangan. Mesti pakai dua tangan. Pasal tu kita akan tengok kulit kerang tu patah. Jarang kita nak tengok orang ambil isi kerang. Perasan tak bila kita ambil isi kerang, dia akan tinggal macam tunggui putih tu. Panggil apa akak? Ya. Orang tua-tua, dia nak tengok kita ambil tunggu. Pasal yang paling lihat yang tu. Kalau kita duk buat lagu ni, pegang satu tangan, kan? Kita dah tengok orang duk usyar kita kan, duk pergi buka mulut dia satu tangan. Seperti Pak Cik Rashid dah cari yang dah renyes siap dah. Cara kita jumput kerang tu. Kalau kita tak sabar, koyak isi dia.
Mesti koyak isi dia, mesti melekat. Maka dia nak kita ambil kerang, tunggui putih tu duk ada di situ tak rosak dan kerang tak koyak. Dia kata ini menantu harapan. Rahsia dah buka. Rahsia dah terbuka. Tak apa. Tapi saya boleh test yang lagi satu yang saya tak abang tu. Nah, saya kata nak abang lepas kuliah kan. Saya akan test minggu depan. Saya sengak je. Saya nak tengok siapa panggil tak senonoh ni. Ya, orang tua-tua mai. Itu seronok kawan dengan orang tua-tua. Kita dapat betul. Abang apa banyak betul saya rasa. Baik. Tak habislah dia ni. Selesai waktu nah? Clear nah? Boleh Abang Syarif? Okay, alhamdulillah. Allah. Tadi kita start kira apa? 8. Nak sambung kan? Sambung panjang ni. Ha? Panjang ni. Ambil satu buah tu kan. Boleh dapat. Minggu depan lah. Malam ni belajar bab kerang tu dah. Dia panjang. Boleh Pak Mek? Boleh Pakcik Din? Ha? Pakcik Din. Pakcik Din suruh sambung betul. Kita sambunglah. Takat tu kita berhenti dulu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.